Dekat mana? Okey, kita tengok part yang pertama dulu. Okey, tentang penyelesaian masalah melibatkan kaedah matrik. Okey. Okey, tajuk ni. Minggu lepas sudah tunjuk dah sudah tunjuk step dia. Okey, je kali ni kita nak habiskan soalan sahaja. Okey, yang mana soalan ni kata ialah kalau soalan kata menggunakan kaedah matrik, maka kita wajib guna kaedah matrik. Kalau kita guna kaedah lain, okey, kita guna kaedah contoh, kita guna kaedah linear serentak. Okey, walaupun jawapannya betul, D2 contohnya D2 dan juga D3 ni, okey, walaupun jawapannya betul, kita takkan dapat markah. Okey, kalau kita guna kaedah ni walaupun jawapan betul, markah tak ada. Okey, markah tak ada, kosong terus. Alright? Okey, kalau kita guna cara ni, okey, markah kita tidak ada. Walaupun jawapan betul D2, okey, B3, step pun semua betul, cantik. Okey, tapi sebab kita guna kaedah linear serentak, maka automatik markah kita kosong. Okey, sebab apa? Sebab soalan dah kata menggunakan kaedah metrik. Jadi wajiblah guna kaedah metrik. Guna kaedah lain tak boleh terima. Dan soalan kalau soalan linear serentak sekalipun, okey, kalau soalan linear serentak sekalipun kan ni, okey, soalan akan minta kita guna linear. Okey, kalau guna cara lain automatik salah. Okey, sebab linear serentak kita boleh guna kaedah metrik penyelesaian dia. Okey, jadi kalau kita guna kaedah lain tak boleh lah, tak boleh. Okey, contoh saya tengok sini guys, contoh saya tengok. Okey, contoh kat sini mana dia soal SPM kita. Sekejap ya, contoh SPM 2021. Okey, contoh SPM mana soalan dia? Sekejap ya. Soalan SPM tak jumpa, tak nampak mana dia SPM. Okey ni. Okey, contoh soalan SPM kita. Okey, alright. Soalan dia, tengok soalan dia. Okey. Soalan dia macam ni. Sekejap ya. Okey, welcome Mira. Okey, alright. Contoh soalan. Okey, SPM kita dulu. Okey, tengok soalan dia. Okey, ni soalan kuadratik. Okey, lipkan. Okey, bukan. Okey, bukan. Okey, sekejap ya. Saya skip. Okey, ni contoh soalan. Okey, soalan ni kata, okey, dia kata menggunakan kaedah matrik. Bila disebut kaedah matrik, kalau kita guna kaedah linear serentak, walaupun jawapan betul, markah kita akan dapat kosong. Okey, dia tak terima lah, dia tak terima. Wajib guna, kata orang apa, kaedah matrik. Kalau soalan kata guna kaedah linear serentak, wajib guna linear serentak. Tak boleh guna cara lain. Okey, kalau guna cara lain, automatik markah kosong. Okey, alright, so ingatan lah, ingatan. Okey, alright. Contohnya lagi lah. Okey, contoh saya soalan ni, okey. Macam soalan ni, dia tak beritahu guna kaedah apa. Okey, dia bagi tahu tentang ni. Okey, jadi kalau dia tak beritahu apa-apa, boleh guna kaedah matrik, boleh guna kaedah linear serentak. Okey, tu boleh saja. Kalau dia tak beritahu apa-apalah, okey. Tapi kalau dia beritahu guna kaedah apa, wajib guna kaedah yang kita perlu buat. Okey, contoh lagi. Sebelum kita masuk bincang, okey. Soalan keluar SPM kita. Ya, saya tengok soalan dia. Okey. Contoh lagi, okey, soalan SPM kita. Okey, ni kita dua kita. Contoh, kita tengok tahun lepas. Ni SPM tahun lepas punya. Okey, alright. Okey, nombor 1 kaedah soalan ni. Okey, soalan SPM tahun lepas, soalan sebenar ya. Okey, ni tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Okey, kaedah ni tak ada. Okey. Ni. Okey. Contoh macam ni. Ni SPM tahun lepas. Dia kata guna kaedah matrik, wajib guna kaedah matrik. Kalau guna kaedah lain tak boleh. Okey. Alright. Kalau soalan kata guna kaedah linear serentak, wajib guna linear serentak. Contoh dia soalan tahun lepas ada. Kata saya ada. Sikit. Okey, saya tak nampak lah. Okey, tak ada sini. Okey. Ni soalan linear, okey. Tapi dia tak, kalau dia tak beritahu kata boleh guna sorry. Kalau dia kata dia tak beritahu guna kaedah apa, boleh guna kaedah metrik ataupun linear. Tapi kalau dia beritahu kata tak boleh guna kaedah metrik, jangan guna. Kalau dia kata kena guna kaedah linear, kena guna linear, okey. Mesti ikut soalan. Okey, tak buat ikut soalan, automatik markah kosong walaupun jawapan kita betul. Okey, balik sebelum soalan kita. Okey. So, untuk kaedah matrik, sebenarnya dia banyak step. Okay, dia banyak step. Okay, step pertama ialah kita mesti tukar ayat soalan ni.
Okey, ni soalan dia. Okey. First step kita adalah mesti tukar ayat ni kepada bentuk metrik. Okey, bentuk metrik macam mana? Okey, so ulang balik. Kurungan pertama ialah kita tulis semua nombor-nombor yang ada itu. Nombor saja kotak besar ni, okey. Jadi kita mesti mula dari kiri ke kanan, atas ke bawah, okey. So contoh atas-atas ni dia ada nombor 2, 3, bawahnya 2 dan 5. Mesti ikut. Kotak kedua adalah huruf dia. Sama juga kiri ke kanan. Mesti B dulu, baru D, dan kemudian sama dengan jawapan dia sama juga atas ke bawah. 12 dan 4. Itu step pertama yang mana wajib tunjuk dan wajib tepat, tak boleh salah langsung. Kalau ini salah saja mana-mana tempat, automatik kosong teruslah. Okay, alright. Step yang kedua adalah kita guna maklumat yang lengkap depan sini, kita guna untuk cari songsangan. Jadi yang ini pun sama juga. Wajib tunjuk, wajib tepat. Okay, mesti ada BD. Yang huruf dekat depan sama dengan. Okay, sama dengan. Kemudian ada 1 per. Akan ada 4 kurungan kecil. Yang itu pun sama juga. Wajib tunjuk. Tak tunjuk, automatik kosong. Okay, kemudian kotak tengah-tengah ni, okey, yang 2 dan 5 tu ubah tempat. Okey, tempat bertukar, simbolnya bawa. Okey. Kemudian yang sebelah atas ni, dia tempat kekal simbol tukar. Kalau asalnya 3, negatif 3. Kalau asalnya 2, negatif 2. Yang 2 dengan 5 ni bertukar tempat. Simbol bawa. Dan jawapan akhir hujung sekali jangan ada sama dengan. Okey. So yang ini pun wajib tunjuk, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Okey, dua ni. Yang warna biru ni ialah wajib tunjuk, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Salah sahaja mana-mana huruf, mana-mana ataupun tertinggal mana-mana saja, automatik kosong terus. Kemudian step di sini. Step di sini. Di sini dia banyak step ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni. Okey, yang kelima-lima ini tidak wajib tunjuk. Kalau kamu tunjuk pun tak tambah markah, tak tunjuk pun tak hilang markah. Tunjuk salah pun tak hilang markah. Okey, so yang ini tidak wajib tunjuk. Kita tak wajib tunjuk. Katakanlah awak tak buat yang ini. Okey, awak tunjuk yang bahagian ni. BD sama dengan 1 per negatif 10.6. Tak boleh terima. Okey, alright. Itu penting lah. Okey, lepas tu akhir sekali kita terus guna kalkulator. Okey, tekan mod 3 kali, EQN nombor 1, unknown ni bagi kalkulator lama. Kemudian terus masuk nilai, okey. Terus masukkan nilai, okey, terus masukkan nilai. Okey, masukkan A1. Ni kita kena pandai lah. Yang nombor 1 atas semua. A1, B1, C1 atas. A2, B2, C2 bawah. Okey, alright. Lepas tu masuk depan, terus bagi jawapan akhir saja. Ini yang apa tu? Yang kena tunjuk ni, okey, ni B, okey, ni B. Okey, dan ini D. Yang saya warnakan biru tu saja yang wajib tunjuk dalam exam kita untuk memberikan markah penuh 4. Okey, yang pertama bentuk matrik 1 markah, yang kedua cari songsangan tu 2 markah, yang ketiga adalah jawapan dia 2 markah lagi. Okey, itu saya step step yang wajib tunjuk dalam topik ini. Okey, yang tengah-tengah ni tidak wajib tunjuk. Okey, kalau guna kaedah matrik, kaedah linear serta begini, walaupun jawapannya sama, markah adalah kosong. Okey, alright. Okey, contoh. Kita tengok soalan lagi ya. Okey, tengok soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya. Ni kita dah buat tadi dah soalan ni. Okey, alright. Okey, contoh soalan ni. Menggunakan kaedah matrik. Saya cakap tadi, first kali ialah tukar ayatnya itu, ayat bentuk biru ni, tukar kepada bentuk matrik. Okey, bentuk matrik macam mana? Okey, yang first kali ialah kotak besar, iaitu semua nombor dalam soalan tersebut. Kalau ada tolak, negatif. Okey, kalau ada tolak, negatif. Okey, kalau tak ada tolak, positif. Okey, positif tak letak simbol lah. Okey, alright. So baris pertama tu kita ada 4 sebelah kiri dan negatif 3 sebelah kanan. Okey, tulis itu 4 negatif 3. Yang bawahnya pula ada 6 di bawah sebelah kiri dan negatif 5 sebelah kanan. Okey, tulis 6 negatif 5. Okey, kemudian huruf dia. Mesti ikut huruf dia. P dan Q. Wajib ikut huruf dia. Okey, tak ikut huruf salah nanti. Okey, markah kosong. Bukan salah. Markah kosong terus. Walaupun jawapan kita betul nanti. Okey, alright. Seterusnya sama dengan jawapan dia, iaitu 12 dan 19. Okey, itu step yang pertama yang wajib tulis, wajib tepat dan wajib betul. Tidak boleh salah langsung. Semua kena tepat kat sini. Okey, salah saya mana-mana tempat,
automatik kosong terus. Itu saja. Okey. Sebab topik ni je senang dapat markah, jadi pemarkahannya sangat strict. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ialah yang ada huruf tu kita letakkan di sebelah kiri, okay, letak PQ sebelah kiri, kemudian sama dengan. Sama dengan, okey, yang kotak depan nombor tu, kita carilah dua songsangan. Jadi atas 4, bawah kanan negatif 5. Darabkan. AB tolak BC, okey, darabkan gitu. So, negatif 3 darab 6. Okey, yang kotak bawah 4 kecil bawah ni wajib tunjuk. Okey, tak tunjuk automatik kosong. Okey, lepas tu kurungan besar tengah-tengah tu, geometri atas tu 4 turun ke bawah kanan, negatif 5 naik ke atas kiri. Tukar tempat, simbol bawa sekali. Kemudian yang kanan, atas kanan bawah kiri tu, tempat kekal simbol tukar. Asal negatif 3 jadi positif 3. Asal 6 jadi negatif 6. Lepas tu huruf nombor depan tu 12, 19 tu salin balik, jangan ada sama dengan. Okey, kalau terbuat kat sini sama dengan je, terbuat sini sama dengan je, automatik kosong. Okey, sama dengan depan kat depan je. Okey, yang ini ni wajib tunjuk, wajib betul, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Step yang kedua. Kemudian step yang ketiga yang panjang tadi ni kita boleh tinggalkan. Okey, tinggalkan. Jangan kita buang masa lah. Kita jangan buang masa. Boleh tinggal tertinggal. Sebab apa? Tak jejaskan markah. Okey, kita pergi step yang seterusnya yang terakhir sekali. Kita ambil kesempatan, gunalah kalkulator untuk cari jawapannya. Okey, di mana A dia tadi ialah, yang ni lah. A4, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator saja begitu. Mod 3 kali. Okey, mod 3 kali. EQN nombor 1. Bagi kalkulator lama lah. Kalkulator baru tu awak tekan bahagian equation, cari bahagian polinomial. Kata silap saya. Okey. Kemudian tekan unknown nombor 2. Okey, A1. Ikutlah yang beratas ni. A1 4. Okey. B1 negatif 3. Okey. Kemudian C1 12. Okey, bawah pula. A2 6. B1 negatif 5 dan C1 19. Okey. Terus kita bagi jawapan 1.5. Yang kedua negatif 2. Itu jawapan. Dan hati-hati lah, kalkulator akan sentiasa bagi X dan Y sahaja. Katakanlah kita tulis sini X dengan Y. Okay. Kalau kita tulis macam ni, automatik markah kosong. Tak dapat markah. Sebab apa tak dapat markah? Sebab soalan kita adalah huruf P dan Q. Kita buat XY kenapa? Sebab kita gunakan kalkulator. So, tak boleh. Okay. Dipastikan hurufnya ikut huruf kehendak soalan. Kalau P, P lah. Kalau Q, Q lah. Okey, so hati-hati ya, jangan rugi lah. Jangan rugikan markah disebabkan oleh kecuaian kita. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, bagi yang dah buat, boleh cek sama-sama. Bagi yang tak buat lagi, kita akan buat sama-sama malam ni. Okey, dan tak faham, tanyalah. Tanya, tulis kat mesej ke, on audio ke, tak ada masalah. Tanya je. Jangan apa tu, jangan tak apalah, tak faham, tak apalah, jangan gitu lah. Sebab ini adalah topik yang senang nak skor. Okey. Nombor 2. Okey. Atas nampak 3 dan 5. Tulis tu step pertama. Okey. 3 sini, 5 sini. Kita ikut ya, jangan susah hati ya. 3 dengan 5. Okey, kalau tambah tak payah letak simbol apa-apa. Yang bawah kita ada negatif 4. Okey, negatif 4 di bawah dia. Kemudian sebelah kanan tu dia ada negatif 3. Tulis je lah. Negatif 3. Okey, tulis ikut saja apa yang dia tunjuk tu. Kemudian hurufnya mesti ikut. Okey, dekat sini kita guna huruf XY. Jangan silap lah. Okey, X di atas, Y di bawah dan sama dengan negatif 6 dengan 5/2 tu. Tulis gitu. Ikut saja. Okey, nak buat 5/2 boleh, 2.5 boleh, tak ada masalah, ikut je. Okey, nak buat 5/2 boleh, nak saling begini pun boleh. Okey, nak buat begini boleh. Okey, 5/2 contohlah. Okey. Okey, 5 bahagi 2. Contoh gitulah kita buat gitu. Okey, dapat 2/5. Boleh. Okey. Nak buat macam ni pun boleh, tak salah. Okey je. Okey, tak jejas markah. Yang penting adalah nilainya setara. Itu yang pertama. Okey. Nak buat 2/5 boleh. Okey, saya kat sini ya. Sebab sikit catatan. Okey, ni. Okey, nak buat 2/5 pun okey. Okey kat sini ya. 2/5 pun okey, tak ada salah. Nak tiru balik pun tak ada masalah, okey je. Tak ada hal. Nak buat 1/2 pun boleh, tak ada hal. Okey, yang penting adalah nilainya setara. Okey, setara nilai. Tetap dapat markah. Okey, di sini saya buat 2/5 sebab apa? Sebab saya tak nak bagi page apa kata orang, dia punya tu panjang sangat. Kotak tu tinggi sangat.
Okey, gitu. Okey, itu step pertama, wajib betul dan wajib tepat. Okey, step yang kedua adalah kita guna yang depan sini yang lengkap ni untuk cari pasangan. Okey, so hurufnya mesti ketak depan. X, Y. Jangan tinggal lah. Kalau buat kalau tak buat yang ni, markah hilang satu. Okey, markah hilang satu. Alright. Okey, so kita buat. Kita gunalah matrik yang lengkap kotak besar tu untuk kita buat pasangan dia. Okey, jadi 1 per, okey. 3 darab dengan negatif 3. Kemudian tolak dengan ni formula lah, formula. Okey, 5 darab dengan negatif 6. Wajib tunjuk, wajib tepat, wajib betul. Lepas tu yang tepi sini ialah bawah tu negatif 3 sebelah kanan bawah, naik ke atas. Okey, asal negatif 6 sini jadi positif 6 kat sini. Okey, yang ini tempat kekal simbol tukar. Yang ini asal 5 jadi negatif 5. Sini jadi negatif 5. Okey, kemudian yang bawah atas tu, atas 3 tu turun ke bawah jadi 3 posisi. Okey. Di sini tempat tukar simbol kekal. Kemudian darab dengan ikut saja. Negatif 6 dengan 2.5. Okey, cukup yang tu. Okey, wajib tunjuk, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Lepas tu kita ambil peluang, okey, kita ambil peluang yang ni tadi. Kita gunalah kalkulator kita. Okey, sini tadi secara balik, okey, 3. Okey, ikut nombor asal lah, 3, negatif 6 sini. Kita ikut saja. Okey, negatif 6 nombor dia tu. Okey, kemudian dia ada 5 sini dan negatif 3. Okey, kita gunalah yang ni. Okey, kita guna huruf XY tu tak apa, tak salah. Okey, dan negatif 6 dengan 2.5. Okey, so kita gunalah yang ini. Ambil kesempatan kita guna kalkulator untuk mencari jawapannya. Okey, jawapannya. So jangan buang masa lah, jangan buang masa. Jangan terbazir masa buat benda tu. Okey, so mod yang kali EQN nombor 1, unknown 2. Okey, masuk ikut. A1 3, B1 5. Okey, B1 5, kemudian C1 negatif 6. Okey, kemudian A2 negatif 6, kemudian B2 negatif 3 dan C2 adalah 2.5. Okey, dapat jawapan. Yang pertama, yang kedua. Okey, jangan mungkin saya typo je, saya check dulu. Takut silap masuk nilai. Okey, saya check balik. Takut silap. Okey, 3, 5, negatif 6. Okey, okey, negatif 4. Saya silap buat. Negatif 4 sini. Okey. Kemudian negatif 3 dan 2.5. Okey, dapat jawapan. Okey. 0.5 untuk yang pertama. Okey. So, X yang pertama adalah 0.5. Okay, tulis saja, ikut saja. Okey, 0.5. Kemudian X yang kedua tekan sama dengan lah. Tekan sama dengan dapat X yang kedua iaitu negatif 1.5. Okey, tak ada masalah. Bentuk pecahan boleh, perpuluhan boleh. Mana-mana pun tak apa. Yang penting lah nilai itu betul. Okey, nak buat 1.5 boleh, nak buat apa tahu, negatif 3/2 boleh, nak buat negatif 1/2 pun boleh. Tak ada hal. Okey, yang penting lah nilainya setara. Inilah dia cara untuk kita selesaikan soalan matrik ni. Okey. Kita buat begini tak sampai 3 minit pun boleh selesai soalan ni. Okey. Soalan matrik ni kalau masuk dalam exam jangan lebih 6 minit. Tapi kalau kita buat begini kita dapat jimat masa sebanyak mungkin. Okey. 2-3 minit dah boleh siap dah. Okey. Sekarang pukul 9.02. Okey. Cuba dalam masa 3 minit cuba buat soalan ni. Okey, soalan ni ya. Cuba dulu buat. Okey, 3 minit cukup. Tu ataupun dah lama tu. Okey, 3 minit cuba soalan ni. Okey, cuba dulu soalan ni. Bagi yang tak buat lagi lah. Bagi yang dah buat tu, kita boleh check jawapan kejap lagi ya. Okey, cuba dulu. Menggunakan penyelesaian kaedah metrik, hitung nilai F dan G bagi negatif F tambah 2G sama dengan 10, 2F tambah 5G sama dengan 7. Okey, silakan cuba try buat dulu. Okey, sekarang jam saya 9.02, 9.5 kita bincang. Okey, yang tunjuk jawapan boleh share dekat grup, nanti saya tunjukkan. Kita boleh check sama-sama.
Okey, nak share dalam grup boleh share dah. Tak salah. Kita boleh check sama-sama jawapan. Kalau salah kita betulkan. Okey, markah soalan ni adalah 4 SPM. Okey, alright. Okey, jap saya tengok Ada bagi jawab bagi soalan, bagi setengah jawab sini. Okey, pertanyaan ke apa? Okey, alright. Okey, Sachin cakap F4G3. Okey, kita check tengok tak apa. Okey, thank you. Okey, kita check tengok sama-sama tak ada masalah. Okey je. Okey. F4G3 tadi. Okey, alright. Okey, tengok jawapan. Adakah jawapan Sachin betul? Okey, ataupun ada silap di mana-mana kita check Saya tak kata salah, tak betul kita check sama-sama tak apa. Okey, alright. Okey, langkah pertama kita ialah kita keluarkan maklumat tersebut daripada bentuk linear kepada bentuk matrik. So langkah pertama kita ialah kita buat bila F saja tu negatif 1 lah. Okey, ada selalu letak huruf F ni. Okey, hati-hati Dalam ni ialah nombor saja. Bawahnya 2. Okey, bawahnya 2. Okey, alright, itu yang pertama. Atas satu negatif, bawah adalah 2. Okey. Kemudian sebelah kanan dia, atasnya 2, okey, dan bawahnya ialah 5. Okey, 2 dengan 5. Okey, ni wajib betul, wajib tepat. Okey, katakanlah awak tertulis atas 2 dengan 5, bawah negatif 2 boleh, tak ada salah. Okey. Okey. Terbalik awak letak yang 2 5 tu dekat atas, satu 2 tu bawah, tak ada salah. Okey. Okey. Alright, hurufnya FG. Okey, hurufnya FG. Okey, tulis F dengan G, tak ada salah. Okey. Dan negatif 10 dengan 7. Okey. Macam cakap tadi, katakanlah awak terbalik buat gini. Contoh. Okey. Terbalik awak buat gini. Okey. Awak buat yang ini dekat atas. Yang ni awak buat kat atas contohnya lah. Okey. Yang ni awak buat kat atas. Kita buat macam ni. Okey. Kemudian kita buat FG. Kejap awak buat ni. 7 dengan 10. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Mana-mana dulu pun tak apa. Tak ada hal. Okey je. Okey. Tapi kalau boleh, lagi cantiknya dah kita ikut soalan lebih hebat cantik. Okey, ni step pertamanya wajib betul, wajib tepat, mesti guna FG. Kalau guna XY, automatik markah kosong. Okey, yang ini tidak boleh salah langsung. Okey, kalau dalam SPM ini markah P lah, dia panggil markah P. Markah pengetahuan itu kamu boleh tukar daripada bentuk linear serentak kepada bentuk metrik. Ini markah P. Markah P ni dia tak ada gantung siapa-siapa. Betul, betul terus. Salah, salah terus. Okey, yang kedua adalah kita cari songsangan. Okey. So, mesti huruf dia mesti huruf FG. Kalau buat SY salah, tak buat pun salah, begini pun salah. Okey. Kalau buat salah huruf pun salah juga. Okey. Jadi dia adalah mesti ikut huruf soalan Okey, jadi hurufnya adalah huruf FG, mesti guna F dengan G. Okey, F sini dan G sini dan 1 per. Ikutlah benda tu. So, atas kiri negatif 1, bawah kanan 5. Kemudian atasnya 2, bawahnya 2 juga. Okey, gitu. Okey, alright. Kemudian yang atas ni, asal negatif 1 jadi 5. Asal 5 jadi negatif 1. Okey, tukar tempat simbolnya bawa yang ini. Okey, tempat tukar simbol bawa yang ni. Okey, yang atas ni pula asalnya 2, jadilah negatif 2. Yang bawah ni asalnya 2 saja. Jadilah negatif 2 juga. Okey, yang inilah tempat kekal simbolnya tukar. Okey, jawapan salin balik. Negatif 10 dengan negatif 7. Yang ini wajib betul, wajib tepat untuk markah 2. Yang ini markahnya dalam SPM juga dia tanda sebagai K1. Ini adalah markah kemahiran, markah working. Okey, K1. Markah K ni penting. Kalau K ni kamu tak betul, maka markah jawapan pun tak dapat juga. Okey, alright. Dan lepas tu kita gunakan kereta kita. Okey, kita gunakan kereta kita. Just ganti je lah. Okey, just ganti je lah. Okey, so soalan kita macam tu. Okay, alright. So kat sini kita masuk nilai. Okay, masuk nilai gunakan kereta. Okay, masukkan nilai. Okay, mod jadilah mod EQN tu. Okay, masukkan negatif 1 sama dengan 2 sama dengan negatif 10 sama dengan. Okay, lepas tu 2 sama dengan 5 sama dengan dan negatif 7 sama dengan. Okay, dapat jawapan. 4 dengan negatif 3. Tulis itu. 4 dengan negatif 3. Okey, 4 dengan negatif 3.
Macam tu. Dan pastikan huruf ikut soalan. Okey. Dia ada huruf FG, jadi guna FG. Jangan silap. Okey. So, kakak itu mengamalkan bagi huruf X tu lah. Okey. Macam ni. Okey. Katakanlah awak terbuat macam ni. Contoh. Awak terbuat ini. Contoh. Ini contoh kesalahan. Awak tu kan buat kat sini. -5. Okey. Tolak 4. Awak buat macam tu. Okey. Awak tak buat pun yang kurungan kecil-kecil tu. So di sini, markah K dapat kosong. Tak ada markah. Bila atas tak ada markah, yang ini automatik markah tak ada juga. Ini markah dapat markah N kosong. Markah jawapan nilai. Ini pun dapat N kosong. Okay, tapi dia akan tulis ni. DL dan DL. Maksudnya DL ni adalah jawapan kamu betul tapi tak boleh bagi markah. Kerana jawapan bergantung kepada markah K. Kalau K kamu kosong, bawah markah tidak ada. Okay. Jadi pastikanlah ada semua yang 4 kurungan kecil tu. Okey, macam ni ya. Wajib dia. Kalau ada macam ni, baru dapat sini, maka N1 dan N1. N ni lah markah nilai, markah jawapan akhir. Okay. N1 dan N1. Okay, dia bagi itulah P untuk pengetahuan, K untuk kemahiran dalam kerja, dan N untuk jawapan. Okey, katakanlah awak terbuat macam ni contoh. Awak terbuat yang ini letak kat depan contohnya. Buat sini. Okey. Buat macam ni tak apa. Diterima. Markah penuh juga. Okey. Kotak besar ni boleh letak dekat sini. Okey. Kamu boleh letak kat sini. Tak ada salah. Boleh letak kat sini. Tak ada salah. Betul. Yang ini betul juga. Yang ini boleh letak sini. Boleh letak sini. Boleh letak sini. Di mana-mana saja boleh letak. Okey. Kita buat macam ni. Boleh, markah penuh. Yang penting adalah yang dua depan ni. Kotak ini mesti depan kotak besar, belakang kotak kecil. Terbalik tak boleh. Sebab untuk proses pendaraban, mestilah baris metrik pertama akan sama dengan lajur metrik pertama sama-sama dengan baris metrik kedua. Okey. Katakanlah kita buat sini, contoh. Ini kita tak depan sini, okey, contoh. Ini kita tak depan sini, okey. Tapi kita terbalik. Dia terbalik. Kita buat macam ni. Kita tak boleh lah. Sebab yang kecil ni, ini adalah metrik 2 baris 1 lajur. Yang ini metrik 2 baris 2 lajur. So, lajurnya 1, barisnya 2. Tak sama lajur baris, tak boleh darab. That's why tak boleh. Okay? Jadi, pastikan yang kecil ni sentiasa di belakang. Yang pecahan tu tak kisah letak mana pun tak apa. Okay? Yang pentinglah kotak besar, kotak kecil ni mesti depan kotak besar, belakang kotak kecil. Okay? Alright. Okay, cukup yang tu. Okey, yang ni pula pun sama jugalah benda dia. Jadi tak susah mana. Senang je. Jadi kalau dapat soalan macam ni, confirm masuk lah. Ujian bulanan masuk, pertengahan tahun masuk, okey. Trial SPM masuk dan SPM pun akan masuk juga. Cuma tak pasti masuk bentuk yang macam mana. Kalau bentuk begini, bentuk direct ni. Okey, maksudnya dia bagi pada awak, ini dia bagi pada awak dah. SPM nanti mungkin yang inilah biasa selalunya. Awak kena cari sendiri. Nak cari macam mana? Sama ada daripada jadual, ataupun daripada gambar raja, okey, ataupun daripada ayat-ayat panjang. Okey, dia bergantung. Soalan bentuk ini dulu jaga bentuk ini. Sekarang ni bila dah hebat makin banyak ni, dia banyak bagi soalan bentuk gambar raja, ayat, jadual dan sebagainya. Okey, kalau dapat bentuk begini kira bonus lah untuk kamu. Okey, alright. So, sama langkah pertama. Okey, untuk tadi tahniah lah untuk Simon. Okey, betul tadi. Okey, Simon tadi betul. Okey. Ni tadi dia typo dia. Okey, kira betul dah semua typo tadi. Okey. Alright. Okey, nombor 4. Okey, langkah pertama kita ialah sama tadi, masukkan -3 sini. Okey, ikut saja. Okey, -3 sini dan -5 sini. Langkah pertama kita. Okey, kalau ada simbol negatif, letaklah negatif tu. Okey, sini pula akan ada 2 dengan 3. Wajib betul, wajib tepat lah. Huruf mesti ikut juga soalan. Mesti M dan N. Jangan terbalik. Terbalik kosong markah. Okey, jawapan 15 dan 1. Okey, 15 dan 1. Kita check tengok ya. Okey, sambil-sambil itu saya baca dekat mesej juga kalau ada pertanyaan. Okey. Alright. In call message. Okey. Okey, itu langkah pertama. Okey, Arif dah bagi jawapan. Dia bagi M43 dan N72. Kita check tengok. Okey, macam besar kat tu nombor tu. Okey, kita check tengok. Alright.
Ini langkah pertama kita dah. Wajib betul, wajib tepat. Okey, Arif check ya, takut silap. Okey, yang kedua. Okey. M di sini dan N di sini. Okey, 1 per, okey, negatif 3 dengan 3. Kemudian 2 dengan negatif 5. Kemudian masukkan nilai. Okey, yang ini tempat tukar. 3 naik atas, negatif 3 turun bawah. Tukar tempat, simbol bawah. Yang ini asal positif jadi negatif 2. Asal negatif 5 jadi positif 5. Okey. Yang ini tempat kekal simbol tukar. Okey. Jawapan salin balik saja. 15 dan juga 1. Lepas tu kita gunalah kalkulator untuk menjimatkan masa. Okey. Kalkulator kita mod 3 kali tadi masukkan depan. Okey. So ini huruf, ini nombor dia. Kita sini. Okey. Okay, kita masukkan nilai dia. A dia negatif 3. B dia 2. C dia 15. A2 dia negatif 5. B dia 3. Dan C dia 1. Okey, dapat jawapan 43 dengan 72. Okey, betul tu jawapan. Ini kebetulan pula nombor besar selalu sebab nombor kecil. Ini tak apa, tak salah. Okey, alright. So dapat jawapan yang pertama F dia. M dia 43 dan N dia adalah 72. Okey. M dia 43 dan N dia adalah 72. 43 dan juga 72. Okay, alright. Itu selesai lah. Okay, thank you untuk Arif. Okay, dapat betul jawapan tu. Okay, next seterusnya tengok soalan. Okay, pengukuhan bab dulu. Okay, soalan exam kita kalau dulu format lama SPM, dia bentuk begini. Dia akan ada pecah A dan B. Yang mana A tu 2 markah dan B tu adalah 3 markah. Okay. A, contoh soalan A. Dia kata itu, cari songsangan bagi. Okey. Clue mudah saja. Nampak perkataan songsang. Ingat nampak perkataan songsang saja, ingat dalam kepala, mesti guna formula mana? Formula yang ini. Jangan sambil ini serta dulu. Okey. Nampak perkataan songsang saja, kita gunalah formula ini. Okey, ni clue lah. Dalam SPM nanti pun, dalam bila-bila masa pun, okey. Nampak formula songsang saja ni, guna formula ini. Okey, iaitu, yang ni iaitu bawah ni. Yang ni yang AD tolak BC darab dengan, okey, ini D, ini negatif C, okey, ini A dan ini adalah negatif B. Okey. Ya, nampak perkataan songsang saja, inilah formula yang kita akan gunakan. Okey, inilah formula yang kita akan gunakan, iaitu cari songsangan AD tolak BC per dengan okey, 1 per AD tolak BC, kemudian yang kat sini tukar-tukar tempat lah. Tukar-tukar tempat, pastikanlah betul. Di mana dapat soalan bentuk gini saja automatik first. Nampak soalan bentuk ini, inilah formula kita akan guna. Ingat tu. Okey, kemudian kita terus sahaja labelkan. Okey, pasti kita labelkan. Okey, ni. Okey, pasti kita labelkan. Okey, kita labelkan. Dapat soalan kita labelkan begini. Okey, inilah untuk A. Ni bagi kelas hujung ni, ni bagus ya. Okey, buat gini. Okey, labelkan tu. Ini A, ini B. Kalau kita dah mahir tak apa. Okey, A, B, kemudian C, D. Okey, jangan silap label lah. Okey, dia mesti atas dulu. A, B, C, D. Okey, kita label macam tu. Okey, C dengan D. Alright. Lepas tu apa kena buat? Kita buatlah cara formula kuning tu. Okey, tu langkah dia. Okey, guna yang lengkap ni, okey, buat gini. Langkah pertama kita. Untuk markah pertama sama dengan. Okey, kita buat 1 per. Ikut formula tu. Okey, 1 per. Okey, apa dia? Yang ni tadi. Yang 4 kotak kecil tu, wajib negatif 3 A. Darab dengan D, 8. Tolak dengan B, negatif 4. Dan darab dengan C, 5. Lepas tu yang ini tempat bertukar. Negatif 3 ke bawah kanan. 8 ke atas kiri. 8 sini, negatif 3 sini. Okey, tu wajib betul lah. Okey, negatif 3. Ini tempat bertukar. Yang asal pula tadi, okey, yang asal tadi ialah 4 negatif, jadilah positif 4 kat sini. Yang ini tempat bertukar, tempat kekal, simbol tukar. Asal negatif 4, jadi 4 positif.
Yang ni asalnya 5, jadilah negatif 5. Okey, contoh wajib betul, wajib tepat. Ni yang pertama. Wajib betul, wajib tepat untuk markah yang pertama. Okey, langkah kedua kena buat apa pula? Langkah kedua adalah kita hanya perlu selesaikan sahaja yang di bawah tu, yang pecahan tu. Satu per tu. Okey, kita ambil yang ini, selesaikan saja. Okey, selesaikan saja. Okey, so 1 per. Okey, ni. Tak payah buat apa-apa lah. Kalkulator je. Jimat masa. Okey, tak payah pecahkan. Negatif 24, tambah 20, jangan. Tak payah. Okey, kita ambil sekaligus gunakan kalkulator sahaja. Okey, senang. Alright. Okey, takut salah kita buat. Kita buat yang bahagian bawah sahaja lah. Atas tak payah. 1 pun tak payah. Bawah je. Okay, kita buat. Negatif 3. Ikut je. Okey. Darab dengan 8. Kurungan 8. Kemudian tolak dengan kurungan negatif 4. Okey. Kemudian kurungan 5. Buat gitu ya. Okay, dapat jawapan. Negatif 4. Okey. Dan kena ingat sini ya. Kalau simbol negatif, jangan letak di bawah macam ni. Okey, kalau buat macam ni, okey, negatif 4 gini, okey, markah hilang. Okey, kalau ada simbol negatif, jangan buat macam ni. Okey, ingat kalau soalan bentuk pecahan sahaja, kalau ada simbol negatif, jangan letak di bawah. Negatif letak tengah-tengah. Okey, negatif letak di tengah-tengah. Ini. Okey, kalau buat tak di bawah, hilang markah free ya. Okay. Alright. Inilah markah yang kedua. Cukup. Memadai sampai ni. Okay. Tak perlu buat sampai habis. Okay. Memadai ni. Ini pun dah markah penuh 2. Okay. Nak sambung lagi? Boleh tak? Boleh. Okay. Yang ni pilihan lah. Okay. Pilihan. Okay. Kata nak sambung lagi. Katakan contoh. Okay. Kita selesaikan ni. Dan kita pun buat. Setiap nombor kurungan ni kita bagi 4. Boleh? Tak salah. Okay. 8 bahagi negatif 4. Dapat negatif 2. Contoh kita buat. Okay. Dapat negatif 2. Kita selesaikan tu lah. Dapat negatif 2. Okay. Bawah tu pula. Okay. Negatif 5 bagi negatif 4. Dapat positif 4/5. Okay. Positif 4/5. Okay. 4/5. Okay. Bagi bentuk ini. Tak apa. 0.8. Tak ada hal. Okay. 0.8. Positif. Okay. Kemudian. Berikutnya. 4 bahagi dengan negatif 4. Dapat negatif 1. Okey, buat. Dapat negatif 1 sini. Okey, 1. Dan 3 bahagi 4. Okey, dapat itu 0.75. Kalau kita kata dapat 0.75 begini. Okey. Jawapan gini. Ini adalah jawapan yang sebetulnya. Yang akhir sekali. Tetapi yang ini. Okey. Walaupun ini adalah jawapan akhir. Okey, ini saya buat clue sikit lepas ya. Ini adalah jawapan akhir. Ini adalah jawapan yang betul dia. Inilah songsangan dia. Inilah songsangan dia. Tetapi tidak wajib tunjuk. Okey, tapi okey, tidak tidak wajib tunjuk. Okey. Maksudnya tak tunjuk pun tak hilang markah. Okey, tidak wajib tunjuk yang ni. Sebab apa? Sebab markah sudah dapat 2. Okey. Markahnya 2 saja untuk soalan ni. Okay. Markah 2 saja. Okay. Kat mana 2 dia? Yang pertama adalah kita cari songsangan yang betul. Yang ni wajib tunjuk. Okay. Ni wajib tunjuk. Yang kedua adalah tunjuk sama ada yang ini ataupun yang ini. Salah satu. Okay. Kalau tunjuk yang ni pun sudah dapat markah penuh. Kalau tunjuk dua-dua, tetap markah 2 saja. Okay. Alright. Yang ini yang wajib. Okay. Yang ini ni wajib tunjuk. Yang ini tunjuk sama ada yang ini ataupun yang ni. Salah satu. Okey. Salah satu. Bukan dua-dua nah. Sama ada kuning ataupun hijau. Tunjuk salah satu untuk markah yang kedua. Okey. Baik. Kalau ikutkan yang hijau ni lah jawapan yang tepat dia. Okey. Tapi dalam SPM kita sampai kuning pun sudah memadai markah penuh. Okey. Markah inilah 2 sahaja. Okey. B. Okay, B. Dia kata situ ialah menggunakan kaedah metrik. Okay, clue kata situ ialah menggunakan kaedah metrik. Jadi wajib guna kaedah metrik. Tak guna automatik kosong. Okay, alright. Okay, so langkah apa kita? Inilah langkah ni tadi. Langkah pertama yang ni. Okay, saya tarik Langkah pertama kita yang itulah. Kita ubah ke bentuk metrik langkah pertama kita. So masukkan negatif 3,
5, negatif 2, okey. Negatif 2 dan juga negatif 2 dan juga 8 positif. Okey, wajib. Hurufnya, mesti guna huruf X dan Y lah. Okey, X di bawah, di atas, Y di bawah. Okey, negatif 18 dan juga 34. Yang ni. Semuanya wajib betul, wajib tepat, tak berlangsung untuk markah yang pertama. Okey, lepas tu langkah kedua yang ni. Langkah kedua yang tu, okey. Yang mana kita cari sosangan bagi ni. Okay, ni langkah pertama wajib tunjuk. Okey. Yang kedua yang ni. XY letak depan sekali. Sama dengan. Sama dengan 1 per. Okey. Kotak kecil bawah 4. Negatif 3 dengan 8. Tolak. Negatif 2 dengan negatif 5. Yang ini tempat tukar. Atas jadi 8. Bawah jadi negatif 3. Wajib betul. Yang ini asal negatif jadi positif. Jadi positif 5. Asal negatif 2 jadi positif. Asalnya ialah, saya tak ubah ini, sorry ya. Ni 4 4 bawah 5. Alright, situ. Ni 5 positif. Salah nanti. Ni. Ni wajib betul semua . Yang kedua adalah yang ini masukkan negatif 3 dengan 8. Kemudian negatif 4 dengan positif 5 lah. Negatif 4 dengan positif 5. Yang ini 8 naik atas negatif bawah. Yang ini asal negatif 4 dah jadi positif 4. Tempat kekal simbol tukar. Yang bawah ni asalnya 5 jadilah negatif 5. Negatif 5. Lagu tu. Kemudian sama dengan ni buang. Jangan. Jawapan akhir. Gitu. Untuk markah yang kedua. Lepas tu kita ambil kesempatan guna kalkulator. Terus beri jawapan terus. Guna kalkulator tu tadi. Mod kali EQN nombor 1. Unknown 2. Masuk. Ikut atasnya. Negatif 3. Sama dengan. Negatif 4. Sama dengan. Negatif 8. Sama dengan. Bawah pula 5. Sama dengan. 8 sama dengan dan 34 sama dengan. Dapat jawapan iaitu negatif 18 dan juga negatif 15.5. Cek balik kali. Negatif 3, negatif 4, negatif 18. Typo Negatif 18. Lepas tu bawah 5, 8, 34. Dapat jawapan. X2, Y3. Tulis akhir ni X2, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Begitu. Alright. X2, Y3. Cukup itu. Ini untuk markah yang ketiga. Ini untuk markah ketiga. Dan ini untuk markah yang keempat. Ini saja step untuk kaedah metrik. Kalau dia minta. Kalau keluar soalan dalam exam kita, ini adalah bonus untuk kita. Sebab soalan yang sangat senang, sangat mudah. Patut skor markah penuh lah. So yang ini semua ni, yang saya warnakan biru tu semua ni ialah yang wajib betul, wajib tunjuk, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Salah saja automatik hilang markah. Hilang markah. Yang mana? Yang ini, yang hijau ni, dia bergantung kepada markah yang kuning sini. Kalau kuning salah, hijau takkan dapat markah. Itu ingatan lah. Kalau kuning salah, hijau takkan dapat markah. Kosong. Walaupun jawapan betul. Ini nota penting lah. Penting. Kalau kuning salah, kalau kuning salah, maka hijau tiada markah. Walaupun betul. Sebab ada calon sebab dia tahu guna kalkulator. So, dia buat biru, kuning dia main bubuh saja, dia bagi hijau. Itu tak boleh lah. So, hijau hanya akan dapat markah kalau kuningnya markah penuh, tepat, betul, elok. Yang biru tak ada salah. Salah betapa tak ada hal. Dia tak jejas. Biru tak bergantung kepada kuning ataupun hijau. Tapi yang hijau bergantung kepada yang kuning. Alright. Sambung lagi. Tu bentuk yang pertama lah. Dia bagi metrik cari songsangan.
Bentuk yang kedua pula ialah dia bagi, dia bagi, saya tulis dulu, ni 4 markah ya. Bentuk aspek yang kedua pula dia bentuk ini. Dia bagi macam ni. Dia bagi, dia kata diberi 1/m tolak kurungan -24n jika ialah songsang bagi. Clue tetap sama, iaitu nampak perkataan songsangan. Nampak perkataan songsangan. Ingat mudah ya. Nampak perkataan songsangan sahaja automatik lah. Inilah yang kuning ni formula. Nampak ini sahaja automatik formula yang kuning tu. Nak guna yang mana? Guna yang lengkap ni. Guna yang lengkap ini untuk buat soalan songsangan tu lah. Guna yang lengkap ni untuk buat soalan yang lengkap tu. Yang guna yang lengkap ni, yang kelabu ni untuk guna kuning ni. So langkah pertama kita apa? Sama. Sama gitu, sama. Alright. So langkah pertama kita adalah tukar 1/. Ikut yang lengkap yang kelabu tu. Kurungan 3 darab dengan -2 tolak dengan -1 darab dengan 4. Yang ini -3 turun ke bawah kanan, -2 naik ke atas kiri. Asal negatif jadi positif sini. Asal positif jadi negatif sini. Ni soalan silap sikit lah. Soalan silap sikit. Soalan ni ada silap sikit. Kat sini asal silap sikit lah. Kat sini Ya, alright. Ya. Ada negatif. Macam tu. Soalan ada silap sikit lah. Ni letak negatif ya. Soalan silap sikit. Ni tak ada sekejap. Alright. Ni betul. Soalan ni betul. Soalan asal betul. Dalam ni ya. Minta tukar sikit. Sini ada negatif. 4 ni ada negatif. Soalan asal yang kelabu tu betul. Yang ni minta tukar sikit lah. Tukar sikit. So, jadi macam ni. Jadi kita guna yang lengkap tadi tu untuk buat soalan yang ini. Lepas tu just ganti saja dalam formula-formula tu. Sekarang dia dapat bentuk gini. Inilah masih lagi tidak ada markah. Untuk kes soalan ni masih tiada markah. Alright. Markah sama iaitu tetap 2 markah. 2 markah. Tapi untuk kes soalan macam ni, yang kita buat sekarang ni, walaupun betul semua, kita tidak dapat markah langsung. Alright. Tapi untuk dapat markah, yang ini wajib tunjuk. Yang ini wajib tunjuk. Untuk dapat markah. Yang ini wajib tunjuk. Wajib tunjuk tetapi tiada markah. Wajib tunjuk tapi tiada markah. Sebab apa tiada markah? Kerana kita nak cari jawapan M dan N. Soalan minta cari ialah soalan minta cari ialah M dan N. So M berapa? N berapa? Itu soalan minta. Soalan minta cari ni. Cari M dan N berapa? Ni soalan minta. Bila sebut kata cari sahaja, wajib tunjuk je kerja. Cari, cari, wajib tunjuk je kerja. Wajib. Wajib tunjuk working dia. Tapi dia tak ada markah untuk yang ni. Sebab apa tak ada markah? Sebab markahnya 2 saja. Jadi 1 markah untuk M dan 1 lagi markah untuk N. So yang biru ini wajib tunjuk tetapi tiada markah. Lepas tu kita buat apa pula? Selepas dapat yang ni, kita bandingkanlah yang ini. Kita buat selesai ni, kita buat lagi. Kita buat lagi bawah ni. Selesai bawah ni. So, tulis sekali. Kita buat yang di bahagian bawah sahaja. Satu tak payah. Satu pun tak payah. Buat bahagian bawah sahaja. Alright. Kita buat ikut tu. So 3 kurungan 3 kurungan -2. Kemudian tolak dengan kurungan 1 kurungan 4. Kurungan 1 kurungan 4. Sama dengan. Dapat jawapan -2. Lagi sekali ada negatif. Letak sebab ini bukan jawapan akhir. Kat sini boleh letak sini. Sebab yang ini bukan jawapan akhir. Ini hanya just working kita saja. Boleh buat macam ni. Tak ada salah.
Dan dan yang ni pun sama juga. Yang ini ni tak wajib tunjuk. Okay, tak wajib tunjuk. Tapi kita buatlah. Tak buat saja tak bandingkan markah. Okay, sekarang ni ialah kita bandingkan. Yang ini kita bandingkan. Nak bandingkan dengan apa? Okey, bandingkan dengan yang soalan bagi kat atas tadi ni. Yang ni. Okey, nah. Okey, sekarang kita bandingkan soalan tu lah. Okey, kita bandingkan soalan tu. Okey, yang ni. Yang ini ni dengan yang ni. Kita bandingkan dua ni. Okey, kita bandingkan dua bentuk ini untuk cari jawapan. Okey, so N kat sini. Ni N. Jadi, dia samalah nilai dengan yang dalam kurungan tu. Yang ni. Samalah tempat dia. Okay. Negatif 2, negatif 2, negatif 4, 4, 3, 3. So, inilah N dia. Okay. Just follow tempat sahaja. Itu je jawapan dia. Okay. Alright. Tapi, jangan buat macam ni. Okay. Terang. Tulislah sikit. Okay. Daripada sini, tulis tu. N, terbalik tak apa, tak salah. N ialah negatif 1. N sama dengan 1. Yang kedua, M sama dengan berapa? Okay. M pula berada di bahagian bawah tu. 1 per tu. M bagian ni. Ini M kat sini. Makanya dia akan sama dengan yang kat sebelah sana. Okay. So yang ini sama dengan yang ni. Sebab atas 1. Ni pun 1. Bawah dia inilah. So inilah jawapan bagi M dia. Yang ni ya. Ini jawapan bagi M dia. Tuliskan juga sama. Bagi tahu jawapan dia. N dia ialah negatif 2. Negatif 2 gitu. Okey, so markah kat mana? Sini markah dia. Ini markah yang pertama dan ini markah yang kedua. Markah kat jawapan akhir tu. Tapi yang atas ni, yang biru ni wajib tunjuk. Tak tunjuk, markah dekat bawah ni akan dapat M1 dilihat. Okey, kosong, tak ada markah. Sebab apa tak kosong tak ada markah? Sebab soalan kata perkataan cari. Bila sebut cari ni, wajib ada jalan kerja. At least satu soalan. Satu jalan kerja. Tapi dia tiada markah. Kan ini juga ingatan apa? Sebab ramai sangat calon bila tanda kertas, mereka dapat jawab yang betul. Okay, N tu semua betul. Tapi sebab ini tak tunjuk, automatiklah yang ni. Sebab ada pelajar dia betul bagi jawapan ni ya. Dia tengok pun tahu dah. Okay, kalau sini 4, sini negatif 4. Maksudnya kalau sini negatif 1, ini 1 lah. Sekali pandang nampak dah tahu dah. Okay, tapi tak boleh. Hilang markah. Okay, B. Inilah clue dia. Menggunakan kaedah matematik. So, samalah macam tadi ni. Okay, sama tadi soalan dia. Okay, langkah kerja samalah. Okay, so, makanya 4. Maka 4 maksudnya 2 jawapan dan 2 working lah. Maka dia. So, working pertama, yang ni lah. Okay, atas ni 3, bawah ni 4. Ikut soalan tu, okay. Yang sebelah sini pula, dia 1. Dia 1 dengan negatif 2. Okay, negatif 2. Ikut soalan dia. Okay, negatif 2. Kemudian, huruf ikut. Mesti ikut huruf lah. Okay, P dan Q. Tak boleh silap huruf. Silap huruf, hilang maka free habis ya. Bila awal habis. Okay, negatif 15, negatif 22. Ikut saja. Negatif 22. Selesai untuk markah yang pertama. Wajib tunjuk. Yang kedua, cari songsangan. Mesti guna huruf PQ. Okay, PQ. Kemudian sama dengan 1 per kurungan 3, kurungan negatif 2. Tolak dengan kurungan negatif 1 dan kurungan 4. Okay, tempat bertukar. Bawah kiri naik atas, bawah kanan naik atas kiri. So, negatif 2 kat sini. Okay, yang ini pula asal negatif 1 dah jadi positif 1. Yang ini asal 4 jadi negatif 4. Yang ni pula atas kiri 3 pindah ke bawah kanan 3. Macam itu, jawapan akhir sini negatif 15 dan juga negatif 22. Yang ini wajib tunjuk, wajib tepatlah untuk markah yang kedua. Kemudian ambil kesempatan gunakan kereta mod EQN nombor 1 degree unknown 2. Okay, masuk. Okay, mod tadi tu. Okay, equation nombor 1 unknown 2. Okay, masuk. Ikut atas ni.
Yang biru tu. 3, -1, -15. Okey, 3, -1. Okey, kemudian -15. Okey, bawah pula 4, -2 dan juga 22 negatif. Okey, dapat jawapan. Yang pertama, -4. Yang kedua, 3. Tulis. Okey, -4 dengan 3. Tulis je lah. -4 dan 3. Okey, dengan 3. Alright, settle. Dapat apa? Hijau bergantung kepada yang kuning. Kuning salah, hijau tak ada markah. Okey, tu soalan contoh yang kedua. Okey, first tadi lah dia bagi satu metrik, cari songsangan. Bentuk yang kedua ni pula, dia bagi songsangan, dia bagi ayat sini juga. Okay? Dia bagi satu nilai metrik kat depan ni, dan dia kata, ini adalah songsangan bagi yang ini. Dia beritahu itu. Okay? So, selesaikan. Kemudian, okay, bentuk yang ketiga pula. Lebih kurang sama macam bentuk yang kedua tadi. Okay? Dia bagi. Dia bagi dua. Yang ini dia bagi, yang ni dia bagi. Alright. Metrik ni dia bagi, metrik tu boleh bagi. Ini bentuk yang kedua. Okey, tak kisah macam mana bentuk dia. Yang penting adalah kita nampak perkataan songsangan lah. Okey. Okey, dia kata situ ialah yang M yang ini ni, dia kata merupakan songsangan. Ni clue dia. Nampak perkataan songsang. Dan bila nampak perkataan ini, lagi sekali, inilah formula kita akan guna. Formula ini diberi dalam SPM nantilah. Okey. Untuk ujian bulanan awak, mungkin cikgu tak bagi. Okey, trial pertengahan tahun ada. Okey, nampak kita songsang saja, inilah kita guna formula. Okey, mana satu ABCD dia? Sama macam ni. Okey dia. Okey, ini sama je. Okey, ini sama je. Ini ABCD dia, okey. Okey, ini ABCD dia, sama je. Okey, sama cara dia. Alright. Okey, dia pun sama juga ABCD juga. Okey, alright. Okey, welcome Nizar. Lambat sikit tak apa. Harap-harap Nizar ayah dah sihat. Harap-harap gitu. Okey, yang ni pula. Okey, kita guna yang lengkap. Okey, sekarang ni kat sini, kotak besar kat sini lengkap. Ini tak lengkap. Tapi tak apa kita nampak. Okey, di mana kita tahu. Kalau A, B, C, D, kotak ni pula D negatif B, C, C, A. Okey, tengok bentuk dia. Okey, tengok bentuk dia, tengok tempat. Yang ni kes yang ni lah. Kes yang ni. Okey, ini kes dia yang ni. Okey, yang ini samalah dengan yang ni. Okey, sama dengan ni. Kali pandang lah. Okay, yang ini, yang ini, dia sama lah dengan yang ni. Cuma beza je lah, dia bertukar simbol lah. Okay. Kalau jawapan dia, kalau kat dalam kurungan tu negatif, satu lagi tu positif lah. Itu saja. Okay, yang ni kita boleh ambil direct. Tak kira dah. Bagi je. N adalah 3. Kenapa 3? Sebab kurungan kat songsang tu positif. Yang ni kali negatif, ini kali positif lah. Itu saja. Itu satu cara kita boleh buat. Ataupun kita boleh buat macam ni. Okey, kita boleh buat macam ni. Okey. Ambil yang ni. Tak sini. Tak apa. Okey. 1 per. Okey, sama 1 per. 1 per. Per berapa? Ikut jugalah. Dah lengkap. Ini tadi ni. Okey, ikut yang tadi ni. Okey, ikut yang ni tadi ni. Okey. Cari sosangan dia. Okey, masukkan. A dia negatif 4. Masuk je. Negatif 4. B dia 5. Tolak. C dia negatif 3. Sorry, 3. Dia masuk 3 sebab dia dalam kurungan tu negatif. Sebab dalam kurungan ni negatif, sini mesti positif lah. Kemudian, sini pula masukkan negatif 6. Itu. Okay, kemudian, ni samalah. Ini sini salin balik saja. Okay, ikut yang soalan asal. Lepas tu, yang ini ni, wajib tunjuk tiada markah. Okay, wajib tunjuk tiada markah. Ni kena ingatlah. Wajib tunjuk tiada markah. Sebab apa? Sebab soalan kata, cari nilai. Okay, cari nilai. So, yang ini, wajib tunjuk tiada markah. Tapi tiada markah. Okay, next seterusnya. Next seterusnya. Mana tadi ya?
Okey, alright. Seterusnya bawah ni. Okey, terselesaikan. Terselesaikan kat sini. Okey, tak sini dah. Alright. Okey, so kita buat yang bawah ni. Kalkulator lah lagi sekali. Okey. Negatif 4 kali 5, negatif 20. 3 darab 6, 18. Negatif 20 tolak 6, tolak 18, dapat negatif 2. Okey. So, kita dapat sini ialah sama dengan negatif. Kalau saya cakap tadi, ada negatif. Okey. Negatif. Alright. 1 per negatif 2. Tu. Okey, dan kita lagi sekali kita bandingkan. Kita bandingkan. Sama saja ya, kita bandingkan. Nah, bandingkanlah dua benda tu. Okey, bandingkan yang ini dengan yang ini. Okey, kita bandingkan. Boleh dapat jawapan dia. Okey, bila kita bandingkan, nampaklah. Kita nampak. Okey, yang ini. Okey, dia sama dengan ini. Ini. Okey, yang ini sama dengan tu. Okay, so N dia adalah dari sini tadi, N dia adalah 3 tadi lah. Okay, yang ini pula. Yang ni. M tu tadi nombor 2 tadi dia buat 1 per K. 1 per M, 1 per M. Okay, sekarang yang ini pula dia hanya buat M saja. Bila sebut M saja, bermaksud semua sekali lah dia buat. Okay, tadi dia buat 1 per M, sekarang dia buat M saja. Maksudnya semua sekali. Semua sekali. Okay, yang ni lah. Yang M ni, dia tak ada pun 1 per. Maksudnya dia nak semua sekali. Jadi kalau M dia ialah ini, maka yang ini pun, yang ni lah semua sekali. Semua sekali. Macam tu. Sebab dia tak ada 1 per pun. Dia ada M saja. Maksudnya dia nak ambil semua sekali lah nombor kat situ. Tu jawapannya lah. Okay. Alright. So, jawapan dia yang pertama tadi, N dia ialah 3. Okay. N dia ialah 3. Dan yang kedua adalah M dia ialah, terbalik-terbalik pun tak apa, tak salah. Ialah ambil semua sekali. Iaitu 1 per 2. Negatif. Dan ingat, kalau ada negatif, letak tengah-tengah. Macam gitu. Okey, dapat markah. Ini markah yang pertama. Okey, dan ini markah yang kedua. Okey, yang atas ni semua tiada markah. Tapi wajib tunjuklah yang ini. Yang tengah ni tak wajib tunjuk ni. Tak wajib tunjuk. Okey, B. Lagi sekali clue dia adalah menggunakan kaedah metrik. Okey. So yang ni buat sendiri kot lah. Sebab apa? Sebab benda sama lah. Benda sama. Nanti kita check jawapan lah. Okay. Jawapan boleh check gunakan kereta pun. Alright. So yang ni buat sendiri. Untuk kita nak jimat masa lah. Okay. B tu buat sendiri. Cara macam mana? Cara macam ni tadi. Yang 4 ni. Okay. Alright. Okay. Bentuk yang seterusnya. Yang keempat. Tidak nampak perkataan songsang. Tak nampak sini. Tak nampak. Kesan. Tapi clue-nya nampak ini. Nampak yang ni. Nampak dia kata situ ialah 1001. Okay, alright. Lambat sikit Amir nak habis Amir. Okay, alright. Okay, ayat ini dia tak tunjuk perkataan songsang. Tapi dia tunjuk yang ni. Okay. Nampak je ni. Ini adalah metric identity. Okay. Satu atas kiri, satu bawah kanan, yang lain kosong. Ini adalah metric identity namanya. Okey. Ini adalah metric identity namanya. Okey, nampak yang tu sahaja. Okey, clue dia. Okey, saya catat dulu. Okey. Nampak yang ni saja ni. Okey. Yang itulah namanya adalah metric identity. Okey. Yang ini namanya adalah metric identity. Okey. Bila nampak begini sahaja, automatiklah kita lagi sekali menggunakan formula yang ini. Okay, alright. Nampak tu? Okay, guna formula ni. Nampak yang tu saja, inilah formula kita guna juga. Tapi kalau dia buat gini, ada 1100 gini. Nampak begini, yang ini bukan matrix identity. Okay, matrix identity dia mesti yang atas kanan menyilang ke bawah kiri, atas kiri menyilang ke bawah kanan tu dia mesti satu. Yang bahagian ni, yang bahagian sini mesti satu. Okey, kalau bukan, dia bukan identiti. Okey, kalau dia ya, dia adalah identiti. Kalau macam kes ni dia ya lah. Okey, sebab tu dia atas kat satu, bawah satu, jadi kosong. Identiti. Nampak begini,
Tak kriteria sekali. Dan caranya, dia kata itu adalah cari matrik Q. Jadi bila sebut begini, gunalah yang lengkap ini mencari songsangan sama macam dekat atas ni. Macam soalan nombor 1 yang tadi. So, soalan macam ni. Okay. Alright. Okay, so soalan yang ni, dia sama macam ni. Okay, cuma kat yang ni, guna yang lengkap ni lah. Jadi kalau buat ni begini lah. 1/, okay, 2 darab negatif 8 tolak dengan 4 darab negatif 3. Kemudian ini negatif 8 naik ke atas lah. Negatif 8. Kemudian bawah ni asal negatif jadi positif 3. Okay, asal negatif jadi positif 3. Kemudian, okay, kemudian asal 4 jadi negatif 4 kat sini. Okay, lepas tu yang bawah ni 2 turun ke bawah sini lah. 2 turun ke bawah ni. Okay, yang ni ya. Wajib tunjuk, tak boleh salah langsung. Step pertama ni. Yang kedua, selesai ke bawah tu. Gunakan kereta lah. Guna kereta, dapat jawapan lah. Dapat jawapan nanti lah negatif 4. Macam ni lah, sama. Okay, sama. Okay, asalnya di atas negatif 8, turun ke bawah. Sinilah, 8. Oh, sorry. Okay, asal negatif 8, tak sini, 8. Kemudian, 2 naik atas sini. Asal 3, jadi, okay, asal negatif 3, jadi 3. Salin je lah ni ya. Salin je. Ni kan dapat negatif 4 ni. Macam tu. Okay, salin je. Sama je. Okay, gitu. Lepas tu, kita buat apa lagi? Okay. SPM kita, buat sampai sini pun sudah memadai untuk dapat markah penuh. Okay. Markahnya 2. Okay. Markahnya 2. Untuk bahagian A ni markahnya 2 saja. Okay. So, markah kat mana? Yang pertama dekat kita tulisan biru tu. Yang kedua kat kuning tu lah. Itu markah dia. Okay. Yang hijau ni, nak buat boleh, tak buat tak apa. Okay. 2 bahagi negatif 4 akan dapat 0.5 negatif. Okay. Kemudian, 3 bahagi 4 dapat negatif 0.75. Negatif 0.75. Okey. Pecahan boleh, perpuluhan boleh. Nak buat 3/4 pun tak apa, tak salah. Okey je. Yang ini, negatif 4 bagi 4. Negatif 4 dapat positif 1. 8, negatif 8 bagi negatif 4. Dapat 2 positif. Okey. Inilah jawapan yang sebenar je tu. Q tu. Kita cari sebenarnya. Tapi yang ini tidak wajib tunjuk. Okey. Ini jawapan dia, tapi tidak wajib tunjuk. Okay, sebab markah penuhnya sudah pada biru dan kuning sahaja. Cukuplah. Okey. Dan yang B, ni B. B ni soalan kata, menggunakan kaedah matrik cari X dan Y. Maksud ni. Dia kata P, X, Y ni. P ni apa dia? P kat sini lah. Ni P ni. Langkah pertama kita. Okay. Langkah pertama kita ambil yang ni, tak sini. Okay, ambil yang ni, tak sini. Langkah pertama kita. Tapi P tu gantikan dengan yang ni. P tu ganti yang ni. Ambil yang ni, tak sini. Macam itu. Itu langkah pertama kita. Lepas tu selesaikan macam biasa. Okay. Mana datang P ni, dia datang daripada yang bahagian atas tu lah. Ikut soalan tu. Soalan A dan B. Ni P kat atas tu. Okay. Ni nota sikit lah. P tu datang mana? P tu datang sini. Okay. Tak cantik lah pula. Sekejap ya. Sebab ni. Beri comel sikit kat sana tu. Okay. P tu datang dari sini. Oh Allah. Masalah. Okay. P tu datang dari sini. Okay. P datang dari sini. Okay. Naik atas sini. Beri cantik sikit bentuk dia. Okay. Lepas tu P sini. Nanti saya beri cantik lah ya. Beri cantik nanti saya buat. Okay. Alright. Itu P dia. Lepas tu selesaikan macam biasa. Step yang 4 tadi lah. Yang ni. Step ni ya. Dapat jawapan. Okay, yang ni pun sama juga lah. Dia 4 markah sini. Okay, bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima. Yang ni penting sikit lah. Tadi kita nampak perkataan. Okay. Kita nampak perkataan tadi. Dia kata, cari songsangan. Okay. Cari songsangan. Diberi itu ialah songsangan. Nampak perkataan songsang. Gunalah 1/, ini. Okay. Nombor 5 ini, soalan dia ialah,
Dia kata sini, tiada. Tiada. Tiada songsangan. Okey. Clue sini. Okey. Clue sini ialah, kalau tiada songsangan, macam mana buat dia? Dia masih sama lagi, masih lagi A, B, C, D. Nampak kata songsang, memang inilah dia benda sama. A, B, C, D. Cuma kat sini lah, kalau dia tulis tu tiada songsangan. Okey. Bila sebut tiada songsangan, cluenya beza sikit saja. Di mana tidak perlu buat 1/A ditolak BC ni. Okey, tak payah. Hanya perlu buat begini saja. Okey. Ni ya. Hanya perlu buat macam ni saja. Okey. Tak perlu buat yang 1/, ni. Hanya ambil bahagian bawah ni saja. AD tolak BC. Kemudian kita buat sama dengan kosong. Ini kalau kes tiada songsangan. Buat begini dia punya formula. Okey. Nampak kata tiada songsang? Inilah formula yang kita akan gunakan. Okey. Gunakan AD tolak BC sama dengan kosong. Maksudnya tak perlu buat semualah. Okey. So just ganti sahaja. Okey, just ganti sahaja. A dia adalah negatif 6. Okey, negatif 6. Okay, darab dengan 7. Tolak dengan negatif 3. Okay, negatif 3. Kemudian darab dengan M. Yang ni wajib tunjuk. Dan sama dengan kosong. Okay. Yang ini ni wajib tunjuk. Tak tunjuk automatik markah kosong. Okay. Yang ni wajib tunjuk. Okay. Untuk markah yang pertama. Okay. Kemudian berikutnya, okey. Okey, berikutnya kita buat. Berikutnya, okey. Negatif 7 kali 6. Negatif 42. Ini tak wajib tunjuk. Okey, tak wajib tunjuk. Kemudian 3 darab M tambah 3M. Okey, yang ini ni tak wajib tunjuk. Okey, yang ni tak wajib tunjuk. Tak wajib. Okey, alright. Okey, step yang ketiga buat apa pula? Kita pindah-pindahkanlah. 3M tu, okey. Yang ni kita tak nak. Tak nak yang ni, kita pindahlah pergi sebelah kanan. Okey, kita hanya nak huruf yang 3M saja. Yang ni tak nak. Okey, bila tak nak yang ni, okey, yang ini pindah ke kanan. Bila pindah, simbol bertukar. Okey, bila pindah, simbol bertukar. Okey, so jadi apa lagi lepas tu? Sambung lagi. Okey, 3M sama dengan, okey, asalnya positif, negatif, jadilah positif. Okey, 3M sama dengan 42. Itu untuk 3M. Kita nak M sahaja. Bila nak M sahaja, yang 3 ni tak nak. Bila tak nak 3 ni, pindah lagi sekali. Okey, ini operasi darab. Nak pindahkan jadi bahagi. Dapatlah M sama dengan, okey, M sama dengan 3 kali 1, 3 4. Itu jawapan dia. Ini markah yang kedua. Okay. Alright. Inilah langkah kerja untuk buat yang ini. Gitu. Okay. Bila tiada songsangan, bentuknya begini. AD tolak BC dengan kosong. Selesaikan sampai dapat nilai M tu berapa. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok. Okay. Soalan berikutnya soalan B ni. Ini soalan B ya. Soalan B. Okay. Yang ni sama juga. Yang dua markah. Okay. Yang ni 2 markah. Sama je. Okay. 2 markah. Okay. Yang berikutnya soalan B untuk yang ni. Dia kata diberi M-nya ialah 15. Carilah dia punya X dan Y. Yang memuaskan bla bla gitulah. Okay. So yang ni nak buat macam mana? Okay. Caranya samalah saja macam tadi. Okay. Macam tadi. Okay. Lari-lari dah. Sekejap ya. Okay, alright. So, dia kata ambil yang tadi, sebab dia nak P tadi. Okay, ambil yang tadi ni, okay, gantikanlah P tu dengan huruf P tu yang ni, okay, gantikan M tu dengan nilai 15.
Kata tu. Ambil P tadi tu, gantikan M tu dengan 15. Gitu je lah. Dan selesaikan macam biasa. 3 step tadi. 4 step tadi ya. Dapat markah. Yang ini pun sama juga. Dia adalah 4 markah. Okay, dia 4 markah. Sama je. Ini saya tak tunjuk lah. Buat sendirilah yang ni. Okey. Tu buat sendiri. Nak jimat masa lah. Okey, alright. Kemudian, berikutnya. Soalan macam ni lah. Beginilah bentuk soalan yang selalunya keluar dalam exam. Sama ada bentuk ayat panjang, bentuk jadual, ataupun bentuk gambar rajah. Di sini kita kena pandai keluarkan maklumat-maklumatnya. Okey. Contoh nombor 1. Jenis ayat panjang. Okey, harga bagi sebatang pen ialah RMX ringgit dan harga bagi sebuah buku ialah RMY ringgit. Itu soalan dia lah. Okey, itu soalan dia. Okey, kemudian soalan kata. Okey, soalan kata. Amanda membayar RM42 untuk belian 6 pen dan 2 buku. Okey. Dia kata pen X ringgit. Ayat pertama kita lah. Info kita pertama. Kemudian buku Y ringgit. Maksudnya buku guna huruf Y, pen guna huruf X. Wajiblah ikut tempat tu. Okey, kemudian dia kata apa? Dia bayar RM42 untuk 6 pen dan 2 buku. Okey, ini adalah yang pertama. Okey, dia beli 6 pen dan 2 buku, dia bayar sebanyak RM40 mesin. Tulislah yang pertama tu. Dia beli 6 pen. 1 pen X. Tambah dengan dia beli 2 buku. Buku Y. Dia bayar berapa? Bayar RM40 Ini ayat pertama kita. Kemudian dia kata pula yang kedua. Dia kata beza. Ni beza. Perkataan beza tu. Beza harga 5 batang pen dan juga sebuah buku ialah RM6.60. Ini ayat kita yang kedua. Okey. Beza tolak. Beza dia kata 5 batang pen. 5X lah. Tolak dengan sebuah buku. Y lah. Berapa beza dia? RM6.60. Okey. Jadi kena pandai keluarkan maklumat daripada ayat ini. Okey. Tak pandai ni jadi masalah. Alright. Ini ayat pertama kita. Dan ini ayat kedua kita. Setiap yang betul ini memberikan 1 markah kat sini dan 1 markah dekat sini. Okey. Ini ya. 1 markah sini, 1 markah sini. Yang ini markah 6 lah. Ini markah 6. 6 markah. Okey. Alright. Kemudian soalan kata apa lagi? Soalan kata menggunakan kaedah metrik. Wajiblah guna yang ni. Okey. Menggunakan kaedah metrik kata wajib guna. Carilah harga sebatang pen dan sebuah buku yang sama jenis. Ini adalah soalan dia. Okey. Dia kata guna kaedah metrik, cari pen sebatang berapa, buku sebatang berapa. Ini kita buat yang 4 step tadi. Sama je benda dia. Okey. 4 step tadi. Yang ni. Ini lah. Mana je tadi. Yang sebut atas lagi. Yang ni. Okey. Ini step dia kena buat. Sorry. Terpadam. Okey. Kita begitu. Benda sama. Okey. Keluarkan maklumat tu. Sama je benda ya. Langkah kerjanya sama saja. Bila nampak kata kaedah metrik. Inilah kaedahnya. Okey. Langkah pertama kita ialah kita tukarkan ayat ke bentuk metrik. Jadi nombor dia atas sini ialah 6, 2, okey 6, 2. Kemudian bawah dia 5, negatif 1. Okey 5, negatif 1. Hurufnya ialah huruf X dan Y. Okey, huruf X dan Y. Kemudian jawapan ni ialah RM42.90 dan juga RM6.60. Tulislah gitu. Okey. Markah yang pertama. Step yang kedua, guna XY ni macam biasa. XY ikut soalan. Okey. Guna XY. Okey, lepas tu 1 per sama ikutnya. Okey, kotak pertama ni 6 darab dengan negatif 1. Okey, lepas tu tolak dengan 2. Darab dengan 5. Okey, lepas tu ini tempat bertukar. 1 naik atas, bawah nanti 5. Sini pula akan jadi negatif 2 sini.
Negatif 2 kat sini. Okay, lepas tu bawah ni jadi 6. Jawapan ikut saja iaitu RM42.90 dan juga RM6.60. Okey, wajib tunjuk. Kemudian gunakan kereta, ambil kesempatan lajukan dia saja. A1 dia ikut yang biru, 6, 2, RM42.90. Kemudian 5, negatif 1 dan juga 6.6. 6.6. Okey, dapat jawapan. Pen 3.506. Kemudian, okey, saya check dulu takut saya salah tu ya. 6, 2, 49 sen. Okey, 5, negatif 1, 6, 6. Okey, sekejap saya check. Mungkin silap mana. Beza. Okey. Beza berbanding, okey. Alright. Takut saya silap tulis Betul dah ni. Okey, mungkin soalan saya silap kot Saya check dulu. Beza harga bagi 5 batang pen berbanding sebuah buku. Okey, dah nak pusing. Okey, agak saya silap buat ni. Buat soalan Sekejap, saya check dulu. Okey, soalan saya salah Langkah kita betul. Soalan saya salah. Sekejap, saya check dulu. 6. Okey, saya masukkan situ pen. Katakan 2,5. Contohlah, 70 bayar. Sorry, tambah dengan 2 kali 8,5. Contohlah, 70 bayar nombor ya. Tak dulu. RM32 bukan. Okey, bukan. Serta contoh. Jangan saya tukar nombor-nombor takut saya silap. Okey, bukan. Okey. Alright, soalan saya ni ada silap sikit silap sikit. Patut dapat jawapan tepat lah. Okay, saya ubah. Nanti saya ubah. Okay, tapi langkah saya sama langkah saya sama. Nanti saya ubah soalan ni. Okay, jawapan kita biasa akan dapat tepat lah. Tapi kalau case macam ni, in case contoh katakan kalau kita dah buat gini, okay, kita masuk nilai, okay, dapat 6, okay, kemudian dapat 2, kemudian dapat 42.9, kemudian masukkan 5, masukkan negatif 1, okay, dapatkan 6.6. Okay, contohlah katakan dapat case macam ni soalan ni kan. Okay, macam ni. Tak apa, tak salah. Ambil yang paling hampir sekali. Kita ambil 3.5. Okay, untuk pen 3.5. Tak apa, ambil je lah. Okay, in case kalau case begini Alright, 3.5. Yang kedua kita ambil ialah 10.9. 10.9. Satu titik puluhan lah. Okay, 10.9. Cukup lah. Ini kalau case in case kalau soalan dapat bentuk point begitu, ambil gitu. Okey, kalau boleh jangan buat gini Jangan buat 3.51 lah. Sebab duit kita ni begitu beli barang, dia sama ada 60 sen, 65 sen atau 70 sen. Dia tak adalah 6.3. Dia tak ada nombor-nombor gitu Alright. Okay, tapi nanti saya akan bagi soalan saya akan ubah sikit ni dekat mana-mana lah. Dapat jawapan betul. Okey, ni yang pertama yang berbentuk ayat panjang. Bentuk seterusnya ialah bentuk jadual. Yang ni kena pandai keluarkan maklumat. Dan kena faham lah betul. Okey, soalan kata harga tiket masuk sebuah pameran King Kong versus Dinosaur. Okey, ni ada. Jadual tunjuk ialah harga bagi tiket masuk untuk tengok pameran King Kong King Kong lawan dinosaur. Okey, dewasa RM P. Okey, kanak-kanak RM Q. Dan kanak-kanak pun dia kata umurnya selebih-lebihnya 12 dia kata. Okey, dia kata Encik Supri. Ini maklumat penting ni. Okey, Encik Supri. Dia kata, okey, dia bawa isteri dia bersama isterinya. Bersama isterinya. Okey, lepas tu kata apa lagi? Dia kata membawa kedua. Dia membawa kedua ibu bapanya. Dia bawa mak dan ayah dia. Okey, lepas tu dia kata lagi dan 4 orang anaknya. Okey, ada 4 orang anak yang bawa sekali. Dia kata, tapi dia kata, tapi 4 orang anak tu berapa umurnya? Tu penting Berapa umur anaknya? Okey, anaknya berumur 16 tahun. Okey, 16 tahun. 13 tahun. Okey, lepas tu lagi
10 tahun dan 7 tahun. Okey. 10 tahun dan juga 7 tahun. Okey. Pergilah tengok pameran itu. Alright. Dan dia kata apa? Jumlah tiket yang dibayar ialah 106. Ayat pertama kita berkaitan dengan 106 ni. Yang kedua dia kata diberi jumlah, ni ayat kedua, okey. Jumlah harga bagi sekeping tiket dewasa dan kanak-kanak ialah RM23. Ini ayat kedua kita. Okey. Yang biru tu senang. Satu tiket dewasa iaitu P ditambah dengan sebab ada jumlah, tambah dengan satu tiket dewasa Q, okey, harganya ialah RM23. Ini ayat pertama kita. Okey, yang senang kita keluar. Dah dapat dah markah 1 sebab dia betul. Okey, seterusnya. Okey, dia kata situ ialah dia bayar tiket RM106. Okey, ada berapa orang dewasa? Ada berapa orang semua? Okey, Encik Supri, 1. Bawa isteri, 2. Bawa ibu bapaknya, 3. 3 ibu, 4 bapa. Okey, ada 4 dewasa dah. Dan 4 orang anak dia, 16 tahun dewasa, 13 tahun dewasa. Jadi ada 5 orang dewasa. Ini ayat kedua kita. 5 dewasa dan anak dia pula umur 10, 7 kanak-kanak. So ada 2 kanak-kanak. Berapa dia bayar? RM106. Ini ayat yang kedua. Jadi kena pandai, kena mahir menukar ayat bahasa ke ayat matematik. Ini untuk ayat yang kedua. Lepas tu buat apa? Selesai lah ni. Sebab dia nak minta, kata tuliskan 2 linear. Ini dah jawapan dia. Cukuplah 2 markah. Okey, lepas tu soalan kata apa? Okey, ini tertinggal lah ayat. Menggunakan, tertinggal perkataan. Okey, menggunakan kaedah metrik. Okey, kaedah metrik. Hitung. Hitung. Bayaran tiket sekeping untuk dewasa dan sekeping untuk kanak-kanak. Clue kata guna kaedah metrik. So, automatiklah guna yang 4 step inilah. Okey, 4 step ni. Buat sendiri lah ayat depan ni. Bila kita buat jawapan nanti, kita akan dapat. Okey, okey, yang pertama tadi kita akan dapat 1, 1, 2, 3. Yang bawah 5, 2, okey, 5, 2, 106. Okey, dapat harga. Tiket dewasa RM20, tiket kanak-kanak ialah RM3. Gitu cara dia. Okey, alright. Settle lah itu. Okey, so bahagian B tu buat sendiri lah. Bahagian B buat sendiri. Okey, satu lagi soalan yang berbentuk gambar raja. Yang ni pun sama juga. Mesti pandai untuk menukar ayat ni. Okey, dia kata tu Ryan membeli 175 ekor lembu dan itik. Okey, jadi dia kata sini lembu dan itik ada sebanyak 175 ekor. Dan dia tak bagi apa-apa ayat. Kita bagi. Kita buat kat situ. Okey. L untuk lembu, T untuk itik, duck. Awak nak guna SY pun boleh, tak salah. Okey ya, tak salah. Kita bagi. Okey, kita bagi. Okay? Kita beri, kita beri huruf untuk wakil benda tu. Dirilah. Okey, nak guna SY pun boleh, tak salah. Tapi penting kan beritahulah X tu apa, Y tu apa. Gunalah apa-apa huruf tak kisah. Okey. Kita kata lembu campur itik jumlahnya 175. Tu ayat pertama kita. Okey, ayat kuning. Terus berkaitan apa lagi? Dia kata situ jumlah kaki lembu dan itik ialah 400 kaki. Dia sebut tentang kaki. Okey, macam mana kita buat? Tengoklah lembu. Okey, lembu ada 4 kaki. Itik ada 2 kaki. Gitu. Okey, jumlah kaki berapa? 400. Ini ayat kedua kita. Ini ayat kedua kita. Senang. Lepas tu soalan kata apa? Soalan kata apa sini? Okey. Menggunakan kaedah metrik. Clue kata, menggunakan kaedah metrik, carilah bilangan lembu dan bilangan itik. Okey. Nampak metrik? 4 kaedah tadi. Okey.
Cek jawapan nanti bila kamu selesaikan sendiri lah. Selesaikan sendiri. Dapat jawapan macam mana? Dapat jawapan nanti ialah A1, B1, okay, C175, okay, A4, B2, D2 dan C400. Dapat lembu sebanyak 25 ekor, itik sebanyak 110 ekor. Itu jawapan dia. Buat sendiri ya. Alright. Okey, satu lagi bentuk ialah yang berbentuk gambar rajah juga. Gambar rajah juga. Okey. Dekat sini apa ayat yang nak buat? Okey. Ayat pertama kita adalah perimeter Jubin adalah 2 sampai. Ini ayat pertama kita. Keluarkan maklumat. Okey. Mesti kena tahulah apa dia Jubin, apa dia perimeter kena tahulah. Ni penting dulu ni perimeter. Yang kedua dia kata beza panjang dan lebar ialah 4 cm. Ini dua ayat dia. Okey, dua ayat dia. So perimeter ni apa dia? Perimeter ni ialah ukuran keliling dia. Jadi kita akan ada dua panjang, jadi 4x tambah 3 campur dengan dua lebar. Nanti kita pandai lah. Dua lebar 4y tolak 1. Lepas tu sama dengan 208. Okey, buka kurungan selesaikan sampai dapat jawapan. Okey, dapat 8x 8x tambah 6 tambah dengan 8y tolak 2. Okey, dapat 208. Okey. 8x kekalkan sebelah kiri tambah 8y. Okey, yang nombor kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita nak kiri tu ada huruf saja. Huruf saja. Okey, xy. Okey, so 208 tolak 6, 202 tambah 2, 204. Daripada pindah, yang 6 ni pindah, okey. 6 tolak 2, 4. Pindah ke belakang jadi tolak. Nanti dapat 204. Ini ayat pertama kita. Yang kedua kita ialah beza. Beza panjang lah. Panjang lebar lah. Beza dia kata. Okay, so beza dia. Okay. Beza panjang. Panjang 4x tambah 3. Tolak dengan lebar dia. Ini kena ingat, kena hati-hati ya. Kurungkan dulu. Okay. Beza tolak dengan lebar dia. 4y tolak 1. Apa beza dia? 46. Okay, buka kurungan. 4x tambah 3 tolak 4y tambah 1. Hati-hati situ lah. Sama dengan 46. Okey, kumpul juga. 4x tolak 4y. Okey. 3 tambah 1, 4. Pindah ke belakang tolak. Jadi sama dengan 42. Ini ayat kita yang kedua. Ini ayat dia. Dapat markah. Sini satu markah. Sini. Okay. Sini satu markah. Dan yang ini satu markah lagi. Yang gitu. Okay. B dia kata menggunakan kaedah metrik. Okay. Lagi sekali. Gunalah kaedah metrik. Yang 4 step tu dapat jawapan. Okay. Gunakan kita. Okay. Okay. 8. 8. 204. Kemudian 4, negatif 4 dan juga 42. Okey, dapat jawapan iaitu X 18, Y 75. Okey. X 18 dapat jawapan dia. X 18 satu tak sikit, X adalah 18 dan Y adalah 7.5. Okey. Cuba kena ingat sini lah. Okey. Soalan kata menggunakan kaedah metrik, kata kita kena ingat 4 step tu, tapi bukan soalan minta cari nilai X Y. Soalan minta kata hitung luas sekeping Jubin itu. Ini penting ayat dia. Okay. Ada 4 step tu, tapi itu untuk cari nilai X dan Y. Kita tak mau cari X dan Y. Nak cari luas. Jadi luas adalah, ni kena ingat, luas adalah panjang jarak lebar. Panjang dia ialah 4x tambah 3. Okey, 4x tambah 3. X tadi 18. Tambah 3. Okey, darab dengan lebar dia. Darab dengan lebar dia. Lebar dia ialah 4y. 4y. Y dia ialah 7.5. Tolak 1. Okey. Dan selesaikan. Dapat jawapan akhir. Yang ni lah kena tunjuk. Sebab soalan bukan minta cari nilai SY tu. Okey. Yang guna kaedah metrik tadi,
dapat X dan Y saja. Soalan minta cari luas. Okey, kena buat habis. So jadi sambung lagi nanti dapat jawapan akhir. Jangan tinggallah ini. Okey, so ni akan dapat nanti kurungan kita buat ikut ya. Ikut okey 4 kali 18 tambah 3 tutup kurungan darab dengan 4 kali dengan 7.5 tolak 1. Okey, tutup kurungan dapat jawapan dia iaitu 2175 cm kuasa 2. Ini baru jawapan yang paling akhir sekali. Okey, kalau buat kaedah matrik tadi baru dapat 3 markah. Ini lagi 2 markah lah. Okey, yang ni sambung sendiri kat sini sambung sendiri. Kaedah ni sambung sendiri. Saya tak mau buat lah. Buat senang sangat. Okey, ni buat sendiri. Dia. Okey, dan yang akhir sekali, ni soalan akhir sekali lah. Okey. Yasmin ada RM X ringgit. Ayat dia yang pertama. Yasmin guna huruf X. Mustaqim guna huruf Y. Okey, Mustaqim guna huruf Y. Jadi di sini dia dah bagi huruf. Mesti guna huruf tu lah. Okey, ayat pertama kita. Yasmin terima RM20 dari Mustaqim. Wang mereka akan sama banyak. Ini ayat pertama kita. Dia kata, kalau Yasmin terima RM20, duit Yasmin ada Y. Okay? X. Kalau dia terima RM20, maksudnya duit Yasmin ni bertambah RM20. Duit dia, kalau dia dapat duit RM20 daripada Mustaqim, duit Mustaqim Y tu dah berkurang 20. Dan dia kata, duit Yasmin sama dengan duit Mustaqim. Yasmin dah jadi X tambah 20 sebab duit dia asalnya X, dia dapat dari Mustaqim RM20. Jadi X tambah 20 ayat dia. Dan Mustaqim pula asal duit dia ada Y. Dia bagi RM20 kat Yasmin, dia sudah berkurang duit dia sama RM20. Tapi duit mereka sama banyak. Ini ayat pertama kita. Okey, selesaikan. Susun huruf. X tolak Y sama dengan 20 pindah jadilah negatif 40. Ini ayat pertama kita berkaitan dengan yang berwarna kuning. Okey. Yang ni pula. Kalau Yasmin pula beri kepada Mustaqim, wang Mustaqim akan jadi 3 kali ganda wang Yasmin. Okey. Kena baca betul-betul, faham ayat betul-betul. Dia kata, kalau Yasmin ada duit sebanyak X ringgit. Dan dia telah berikan RM50. Buanglah. Duit dia sudah berkurang RM50. Bila diberi pada Mustaqim, duit Mustaqim asalnya Y. Dah bertambah lagi RM50. Dan dia kata apa itu? Dia kata itu duit Mustaqim akan jadi 3 kali ganda wang Yasmin. Okey. Ini maksudnya, ini duit Mustaqim ni. Duit Mustaqim kan ni akan menjadi 3 kali ganda duit Yasmin. Ini duit Yasmin. Okey. Ini ayat dia. Okey. Dia kata duit Mustaqim ni, dia kata adalah 3 kali ganda duit Yasmin. Ini duit Yasmin, okey, dan duit Yasmin ini adalah Mustaqim kan adalah 3 kali ganda. Dia sesuai ada 3 depan ni. Okey, alright. Kembangkan. Kembangkan akan dapat 3 kali X, 3X. 3 tolak 5, 50, 150. Sama dengan Y tambah 50. Okey, lepas tu, sama macam tadi, susun. Okey, 3X tolak Y. 150 dipindahkan ke sebelah kanan, jadi positif. Campur 50, 200. Inilah ayat dia yang kedua. Kena pandai keluarkan maklumat. Okey, kemudian menggunakan kaedah matrik, carilah wang mereka berdua. Asalnya begitu. Okey, so bila kita gunakan kita nanti, mod. Okey, equation nombor 1, unknown 2. Okey, masuk 1 yang kuning, negatif 1, dapat negatif 40. Yang pertama tu, yang biru pula 3, negatif 1 dan dapat sebenarnya ialah 200. Dapatlah duit Yasmin ialah 120, duit Mustaqim adalah 160. Selesai. Itu saja. Okey, buat sendirilah bawah ni kaedah dia. Okey, buat sendiri bawah ni, dapat jawapan nanti
Selesai nanti, okey. Dapat selesai nanti, okey. Duit Yasmin nanti ada 120, okey. Dan duit Mustaqim ada sebanyak 160. Gunalah kaedah matrik. RM tak boleh tak apa, tak salah, okey je. Okey, alright. Okey. Dan akhir sekali untuk akhir sekali, yang ni. Okey, ayat pertama kita. Dia kata soalan yang betul dapat X markah. Mesti guna huruf X untuk yang betul. Yang ni lah. Okey, mesti guna huruf X. Dia yang salah pula dia kata diberi Y markah. Mesti guna huruf Y. Yang ni guna Y. Okey, soalan kata pasukan Sigma mengumpul 287 mata. Ayat pertama kita. Pasukan Theta dia kata kumpul 293 mata. Ayat kedua kita. Keluarkan maklumat. Okey, keluarkan maklumat. Sigma dulu. Sigma, dia betul 37 soalan. Setiap yang betul, X mata. Campur dengan dia salah 3 je. Satu masalah, Y mata. Kumpul berapa? Kumpul 287. Ayat pertama kita. Okey, pasukan Sigma ya. Ni. Yang kedua, pasukan Theta. Theta yang tengah, 40 je betul. Dapat 40X. Tambah dengan 9Y yang salah. Kumpul berapa? Kumpul 293 mata. Ini ayat kedua. Okey, dan soalan kata apa? Menggunakan kaedah metrik. Selesaikanlah bawah ni. Okey, selesaikan, dapat jawapan. Okey, saya tak tunjuk lah. Dapat jawapan. Selesaikan, dapat jawapan. Kalkulator kita check dulu. Jawapan dia 37 dengan 3 dapat 287. Kemudian 40 dengan 9 dapat 293. Okey, 9 dapat 293. Jadi X ialah 8, Y adalah negatif 3. Okey. Bila kita selesai nanti, dapat jawapan X ialah 8 dan Y adalah negatif 3. Okey, negatif 3. Ini saya shortcut lah. Nanti dalam kerja kena buat. Dalam kerja kena buat. Kalau tak buat, hilang markah. Okey, kita nak laju sikit. Itu, okey, right. Selesai. Okey, B, soalan kehebat. B kata, pasukan manakah yang menang? Okey, nak tahu macam mana menang? Cari delta pula. Sebab Sigma tahu dah. Sigma tahu dah iaitu 287. Okey, kita tahu dah. Theta pun tahu dah, 293. Cuma tahu delta yang berapa. Okey, delta berapa tu yang cari. Okey, so untuk delta, dia betul 41. Cari dulu. Delta 41 dia betul. Jadi setiap yang betul dapat 8 markah. Campur dengan salah 13. Setiap salah, tolak 3 markah. Berapa markah dia kumpul? Okey, kita selesaikan. Okey, last ni. Okey, dia betul sebanyak 41 soalan. Bapak banyak. Okey, 41. Dapat markah 8. Dan dia tambah dengan dia salah 13. Setiap salah, tolak 3 mata. Okey, kurungan dengan negatif 3. Okey, dapat jawapan dia 289. Okey, delta 289. Okey, tengok yang tu. Okey, delta ialah 289. 289. Jadi dekat sini kita tengok, banding dengan markah-markah tu, nampaknya pasukan Theta muncul juara. Tulislah. Okey, last kali, pasukan Theta muncul juara. Theta muncul juara. Theta muncul sebagai juara. Kerana markah tertinggi. Okey, siap. Right? Okey, sekarang pukul 10.30. Tak sempat nak buat soalan dari satu tu. Okey. Tak apalah. Okey. Nanti saya akan, untuk soalan dari ni, awak buat dulu. Tak ada salah. Okey. Nanti saya bagi jawapan lah. Saya bagi jawapan, boleh check lah. Jawapan ni mungkin saya buatkan bagi esok lah. Tak sempat buat malam ni. Okay. So untuk yang ni pun sama juga. Yang mana kita tinggal tu nanti saya akan type elok-elok jawapan dia. Lepas tu saya akan bagi kepada kamu lah. Okay. So untuk hari ni kita buat kat sini dulu. Terima kasih. Okay. Untuk yang exam pada minggu depan, good luck. Buat elok-elok. Okay. Kalau boleh 2 bab yang terawal ni, kena score lah. Kena score. At least patutnya dapat A lah. Sebab 2 topik